Misi minggu ini mendaratkan ikan gerepok. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Borneo 2 dengan aksi-aksi hebat dan menebarkan di Sempurna Sabah. Bila sebut saja Sempurna, tak lain tak bukan orang akan terbayang keindahan pulau-pulau dengan air yang jernih dan sering dikaitkan dengan aktiviti selam scuba. Namun, bagi kaki pancing, Sempurna dilihat sebagai syurga ikan-ikan gergasi dan tempat untuk perbaharui rekod tangkapan peribadi. Jadi inilah dia tempat favourite saya setiap kali saya memancing dekat Sempurna. Resort ni cukup sesuai terutama bagi para pemancing yang nak bawa keluarga sekali. Sebab apa? Sebab selain daripada lokasi resort ni dekat dengan tempat kita nak memancing, selain dari itu kita lelaki ni pergi mancing, jadi isteri dengan anak-anak boleh berehat dekat sini sambil tengok pemandangan laut yang indah ni. Cuba tengok tu, sunset tu. Susah nak dapat kat mana-mana geng, hanya ada dekat Sempurna. Daerah ini didominasi oleh penduduk tempatan suku kaum Bajau. Perairan di Sempurna ini berbeza dengan laut-laut yang ada di Malaysia. Kedalaman perairannya boleh mencecah sehingga ribuan meter yang mana di dalamnya tersimpan pelbagai spesies yang digeruni. Selamat datang ke lapangan permainan saya. Dekat belakang ni, ini saya dah standby peralatan untuk kita punya aktiviti nanti. Saya dekat mana ni? Di sinilah dia tempat saya banyak menimba pengalaman dalam aktiviti memancing rekreasi. Anda semua dah bersedia? Jom. Untuk episod kali ini, saya akan bawa anda semua pengalaman memancing di laut dalam Sempurna. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Apa tunggu lagi? Ambil joran, pergi memancing. Misi kali ini, saya nak memburu ikan gerepok. Bahasa pemancing lebih dikenali sebagai ikan GT atau Giant Trevally. Kecil atau besar tu nombor 2 lah. Sebab pada saya secara peribadi, lebih baik dapat yang jangan terlalu besar. Kenapa? Sebab ikan GT ni dia boleh membesar sampai puluhan kilo, sampai 50-60 kilo. Dan bila ikan macam ni makan pancing, dia akan makan masa yang panjang lah untuk perlawanan, kadang-kadang sampai 2-3 jam. Dan kebiasaannya dia akan berakhir dengan kegagalan sebab putus, berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Jadi dia akan buang masa, buang tenaga. Yang penting sebagai pemancing kita kena tahu cara untuk menikmatinya. Dalam episod kali ini, saya akan berentap dengan seorang jago handalan yang cukup terkenal. Jadi saya perkenalkan, Saudara Junior atau lebih dikenali sebagai JR, nama famous dia JR lah. Beliau ni cukup berpengalaman dekat perairan Sempurna dan boleh katakan dia ni antara orang yang terawal bermain teknik jigging di perairan ni. Jadi kalau nak ikutkan level saya dengan level ni cukup jauh lah. Cukup jauh sebab dia dah berpengalaman lebih banyak. Dan saya ni boleh kategorikan baru lagi dalam permainan jigging. Tapi macam mana pun lawan tu tak lawan. Boleh Jar? Boleh. On. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan.
4 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara Sifu antara Sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Trip kali ini kami menaiki bot Sea Dragon yang dikemudi oleh tekong berpengalaman iaitu Kapten Nick Lee. Bermula dari seorang pemancing jigging tega, beliau kini menjadi salah seorang pemandu pancing yang sangat terkenal dan menerima tempahan yang berterusan dari pemancing dalam atau luar negara. Okey Cap, jadi macam mana situasi kita hari ini? Agak-agak okey tak untuk kita mancing hari ini? Alhamdulillah, cuaca memihak lah pada kami hari ini. Ombak laut tenang. Itulah nampak tenang. Ya. Elok. Arus pun just nice. Jadi, Jar dah lama kan main kat sini kat perairan Semporna kan? Berapalah rekod paling besar kat sini pernah dapat? Rekod untuk spesies GT 29 kilo. 29 kilo? 29 kilo. Kalau untuk spesies lain paling besar lah 60 kilo. Serius, Treasure 60? shark. Ya, 60 kilo. Treasure shark? Betul. Oh, yang dia kena yang ikan yang melibas tu kan? Betul. Selalu kena ekor tu. Selain dari itu kan, apa lagi? Kalau kita mancing dekat lautan luas ni, kita akan berhadapan dengan macam-macam dekat pengalaman. Apa pengalaman yang paling buruk lah orang kata? buruk. Kita tak nak, tapi just share lah yang pernah terjadi. Terburuk ni biasanya berkaitan cuaca lah. Cuaca lah kan? Cuaca Tapi lah, itulah betul. kan, ya, kita mancing dekat laut ni, benda pertama kita kena tengok. Itu pentingnya. Kita nak tahu weather forecast, betul tak? betul. Kita kena tengok kita punya arus, angin. Sebab inilah safety. Jadi, pada para penonton di luar sana, teruskan menonton Joran Borneo 2. Jadi kami berdua nak ambil joran kami. Kami nak pergi mancing sekarang. Jom! Jom. Jadi kita dah sampai ke spot pertama. Dan untuk spot yang pertama ni, kita main dalam kedalaman 40-50 meter macam tu. Dan apa yang anda semua lihat sekarang ni, saya dengan JR gunakan peralatan, ini dipanggil spinning reel lah. Itulah sederhana. Okay? Dan kenapa kita pakai spinning? Kita cari ikan pelagik, ikan GT. Dan kebiasaannya kita akan bermain dengan teknik fast jigging, laju. Dan di reel spinning, saya dengan JR ni, dia akan beri kelebihan untuk kita dapatkan speed yang kita nak untuk berangkap ataupun kita nak tackle ikan GT lah. Jadi untuk kedalaman 40-50 meter macam ni, macam saya dan JR gunakan jig-jig, saya guna 70 gram. JR guna berapa? 80 gram. 80 gram. Dan berat jig ni dia bergantung kepada arus. Mengikut pada arus hari ni, dia tak seberapa laju lah. Ya. Arus hari ni tenang-tenang aja. Jadi penggunaan jig yang bersesuaian juga penting. Dia nak laju sangat, turun pun tak boleh. Dia kena orang kata just nice lah. Just nice. Jadi ini semua strategi dia tak ada dalam buku. Dia mengikut kepada situasi. Jadi dah ajar, rasa kita mancing lah kot. Jom. Jom. Jom, turun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anda yang teringin datang memancing ke sini, anda semua perlu mendapatkan khidmat nasihat dari pemandu pancing tempatan terlebih dahulu. Ini kerana laut di Semporna ni ada pelbagai aras kedalaman dan pelbagai target spesies. Ikan yang menjadi kebanggaan dan ikonik di sini sudah pastilah ruby snapper dan ikan aji-aji atau lebih popular dipanggil amberjack. Namun, kunjungan saya kali ini, saya ingin mencari ikan pelari pecut lautan, iaitu ikan gerepo ataupun giant trevally. Dalam permainan lure fishing ataupun penggunaan permainan memancing menggunakan umpan tiruan, untuk memburu GT ni kebiasaannya ada dua kaedah utamalah. Yang pertama adalah teknik jigging, macam yang apa saya dan juga JR buat sekarang ni. Dan kaedah kedua adalah teknik popping. Teknik popping ni dia satu teknik yang khusus dan kita akan gunakan peralatan yang sedikit berbeza lah. Dan teknik ini kebiasaannya kepada sesiapa yang sukakan cabaran, kerana orang kata main popping ni dia lebih menggunakan tenaga yang banyak
kita akan menduga GT-GT yang lebih orang kata bersaiz besar lah. Jadi tidak heran kenapa GT ni menjadi ikan buruan di seluruh dunia oleh pemancing-pemancing lure fishing ni, dan juga dia saya boleh katakan ikan yang paling handal lah di lautan luas. Taburan bagi ikan GT ini sangat luas. Ia wujud dalam kebanyakan perairan iklim tropika panas Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Kehadirannya dikenal pasti hingga ke selatan Australia, timur Kepulauan Hawaii, pulau-pulau Timur Afrika dan di utara Jepun. GT juga mempunyai toleransi saliniti yang tinggi, lantas membolehkannya memilih habitat antara kawasan muara sehingga jauh ke laut di kawasan sistem berterumbu karang. Mantap. Temporana. Strike. Tangkapan pertama. Mantap. Jadi ini adalah ikan rainbow runner. Walaupun dia bukan kita punya target GT, tapi dia dalam keluarga kumpulan pelagic. Ikan pelagic ni maksudnya ikan yang dia pelari atau bukan pelari, perenang yang hebat. Dia perenang yang handalan lah kalau di lautan. Jadi kalau kita kena tadi, kalau dapat lihat, tengok kita berusaha lah untuk tarik dan naik. Dan dia ni memang ada keupayaan untuk melarikan diri dengan baik. Mantap Jar. One more time. 1-0. Aish. 1-0. Keasyikan dan populariti memburu GT ini telah menyebabkan industri barang pancing di seluruh dunia telah bercambah dan bertambah baik dengan kewujudan peralatan yang berteknologi tinggi demi menangani dan menewaskan ikan perenang handalan ini. Perkara ini mewujudkan persaingan yang sihat dan pemancing akan ada banyak pilihan serta mampu membuat keputusan dengan baik dalam memilih peralatan yang terbaik. Alhamdulillah. Hasil usaha dapat naik seekor pelagic, tapi dia bukan spesies yang kita carilah. Okey. Ini adalah ikan tongkol. Dia punya sifat dia lebih kurang sama macam GT. Dia hidup berkumpulan. Mungkin foul hook tersangkut di ekor, tapi jig saya hilang. Tinggal mata kail je. Kita nak usaha lagi. Harap-harap GT yang dicari kita boleh dapat lagi. Ya, thank you ikan. Jadi untuk anda semua, terutama sekali yang mungkin ada tertanya-tanya, macam mana sebenarnya bot boleh kesan spot-spot ikan dekat lautan yang luas ni? Sebab kita tengok kan sama aja. So inilah dia benda yang saya nak tunjukkan. Fish finder ataupun ada juga disebut GPS lah. Dia 2-in-1. Jadi saya boleh katakan kalau ke laut, ini adalah peralatan yang wajib untuk bot-bot pancing. Selain daripada untuk kita kesan ikan, dia juga bantu kita untuk daripada tersesat. Terutama kalau kita balik mungkin dah gelap ataupun kita terkena ribut yang tak nampak langsung keadaan sekeliling. Jadi kita hanya berpandu kepada GPS ini, dan insya-Allah kita kena kuasailah pakai ni. Okey, dan ini semua kita punya antara usaha-usaha lah ataupun kita punya ikhtiar lah untuk mengesan ikan-ikan yang ada dekat laut ni. Apa pun kita kena mancing dulu sebab GT belum dapat lagi ni. Teruskan menonton bersama kami. Oi, jangan masuk bawah bot. Sekali lagi tongkol. Kali ni betul-betul makan. Bukan foul hook macam tadi. Mata kail dua-dua solid masuk. Sekali lagi tercabut. Tak apa. Ini dia. Allah. Walaupun kecil tapi lari dia nakal. Hari ni 3.8 pound lebih kurang. Sekilo lebih lah. Apa pun, thank you.
apa pun ikan kita naik, kita mesti hargai dan kita wajib untuk raikan. Dia berhak untuk diraikan. Thank you, Tonggol. Kembali bersama Joran Borneo 2 di Lautan Sempurna dalam misi memburu ikan target iaitu GT. Okay, Jar, nak tanya-tanya sikit lah sembang-sembang sementara kita rehat ya kan. Paling jauh pernah pergi mana? Mancing lah. Paling jauh Maldives lah. Maldives Maldives. Oh, Maldives tu salah satu tempat idaman saya juga lah. One day memang rasa nak juga pergi situ lah. Syurga orang kata, hasil laut lah kan. Jigging, fly fishing semua situ kan. Semua itu. Jadi kalau dekat Sempurna ni kan Jan, kalau dalam tempoh 5-10 tahun lepas lah, macam mana stok ikan kat sini? Jauh beza lah. Jauh beza. Ya. Dulu mancing dekat-dekat pun boleh penuh tong. Sekarang kena pergi jauh lah. Macam sekarang dengan jauh. Tapi macam saya tengok kita masih ada bernasib baik lah kan. Ya, betul. Sebab masih dapat rasa lagi lah Yalah. ikan-ikan macam ni. Ini dah kerapu, ikan manis-manis. Kalau orang tempatan panggil dia lawi manuk. Tapi kalau nama saintifik dia coronation trout. Dia dalam keluarga ikan-ikan karang. Keluarga coral trout lah, kerapu bara. Jadi spesies ini memang banyak dekat kawasan perairan Sempurna ni. Dia boleh kata mendominasi kawasan-kawasan terumbu lah. Ikan ni sedap dimakan. Alhamdulillah ada lauk kita malam ni. Yeah. Ikan ketiga. Ikan kedua. Kenapa GT ni? Terlepas. Kita cuba lagi. Ya. Walaupun dia masih lagi belum GT, tapi ikan ni cukup memberi tentangan yang hebat. Spesies yang sama dengan ikan yang pertama oleh JR, Rainbow Runner. Sesuai dengan nama dia, memang pelari di dalam air. 7.5 paun. Ya. 7.5 paun lebih kurang 3 kilo lah. Yes. Ikan ni hentam jig pada kedalaman 44 meter tadi, Kapten beritahu. Dan saya main pada kadar yang laju lah. Dan dia ambil di bahagian tengah air. Saya gulung tadi agak tinggi. Dan dia terus ragut lah. Walaupun ragutan dia saya sangka dia GT. Walau bagaimanapun seperti saya cakap tadi, semua ikan layak untuk dihargai. Thank you Rainbow Runner. Yes. Woo. Alhamdulillah selesai dah pencarian pemburuan GT kami di perairan Sempurna. Jadi secara keseluruhan apa yang berlaku tadi, kalau anda semua dapat lihat, pada waktu pagi kita agak tercari-cari rentak disebabkan oleh arus yang agak perlahan. Walaupun GT tak dapat, kita dapat tadi ikan-ikan yang lain. Kita dapat Rainbow Runner, kita dapat ikan tongkol, okay, dan ada juga beberapa ekor ikan kerapu merah tadilah. Jadi macam inilah memancing secara dunia sebenarnya. Tak semua apa yang kita harap kita dapat. Jadi saya rasa cukup untuk pengembaraan ataupun pemburuan saya di Sempurna pada kali ini.
Walaupun misi kali ini gagal untuk mendapatkan ikan sasaran, tetapi pengalaman dalam misi kali ini cukup berharga. Setiap trip mempunyai pengalaman yang berbeza dan ianya membantu untuk lebih mematangkan kita. Oh, ya. Alhamdulillah. Sampai dah kita selesai trip kita sehari ini. Jadi JR, macam ni lah kan, kita walaupun kita tak dapat naikkan GT, tapi kita kira dapat jugalah naikkan orang kata spesies yang dalam kategori sama lah, ikan pelagic. Jadi nak kira berjaya ke tak berjaya ni? Berjaya lah. Berjaya lah kan. Tapi tak lupa juga kita perlu terima kasih dengan kita punya tekong kita, Captain Lee. Kalau tak sebab dia, tak disebabkan spot dia, kita pun susah juga nak cari strike. Tapi dalam mancing ni JR, tekong lah kan penting. Peranan tekong penting. Sebab dia yang menentukan, dia akan parking, dia akan orang kata cari spot untuk pastikan pemancing-pemancing strike lah. Jadi kita kena sentiasa hargai tekong lah. Betul tak? Jadi JR, cerita kita macam mana ni? Tadi awal kita ada set sedikit pertandingan kan? Ya, betul. Jadi rasanya okay. Saya menang kan? Ya, menang. Okey. Kejar, apa-apa pun, ini sedikit cederhati daripada saya. Terima kasih kerana sudi terima jemputan. Terima kasih dan juga sudi mancing dengan saya dalam Joran Borneo 2. Pencarian sifu. Antara sifu. Jadi, ambil joran. Pergi mancing. Yo. Oh, pemandangan macam ni memang susah nak dapat ke Semenanjung. Maka selesai sudah trip saya di perairan Semporna. Minggu depan saya ke mana? Pastikan terus bersama saya di waktu dan hari yang sama dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Ambil joran, pergi memancing. Tapi sebelum tu, siapakah dia sifu antara sifu? Nantikan jawapannya dekat episod 13. Jumpa nanti.